أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersiaran, walaupun siaran ini merupakan siaran ulangan sebabkan pada kemarin ada sedikit kesilapan teknikal dan sebagainya. Dan mungkin di sini kalau siapa yang dah lihat ni boleh komen kot, sama ada suara dengar ataupun tidak dengar. Boleh komen siapa yang melihat ni, dengar ke tak dengar suara. Takut saya cakap macam semalam, suara tak dengar. Boleh komen di bawah kalau kita kata jelas, sebut jelas. Dengar suara tak? Okey. Harap insya-Allah suara saya didengari di luar sana insya-Allah. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat lagi dipertemukan kita pada pagi Sayyidul Ayyam pada hari Jumaat ini insya-Allah. Moga-moga insya-Allah perkongsian kita ini akan bermanfaat kepada kita insya-Allah. Dan saya mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan yang baik kepada kita, melapangkan kita kata diri kita untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pertemuan ini kita akan berkongsi dan juga sambungan kepada pertemuan yang lalu, menyentuh berkaitan dengan hadis yang membicarakan berkaitan dengan cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu hadis ini seperti mana kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian melihat, ada di sana hadis yang saya letak di atas itu. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis yang bermaksud diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai 70 ataupun 60 cabang, syu'bah. Fa afdaluha, cabang yang paling afdal, yang paling utama, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah beserta dengan tuntutan dan sebagainya. Wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq, mengalihkan duri-duri ataupun halangan-halangan yang berada di tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu sebahagian daripada iman. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita telah membicarakan berkaitan dengan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah ucapan, ungkapan ataupun tuntutan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut perkara ini pada pertemuan yang lalu, dan insya-Allah pada pertemuan ini kita akan tengok kepada poin yang kedua ataupun part yang kedua, iaitu wa adnaha imatatul adha 'anil tariq.
Ya, cabang keimanan yang paling rendah ataupun yang paling minima adalah mengalihkan halangan-halangan ataupun duri-duri yang berada di tengah jalan, insya-Allah. Ha? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan kepada kita cabang keimanan yang paling afdal, yang paling utama adalah kita kata ucapan dan tuntutan la ilaha illallah. Itu satu benda yang kita kata beratlah. Berat. Ia mudah disebut di mulut kita, di lidah kita, tetapi ia berat dalam kita nak melaksanakan, dalam memenuhi tuntutan la ilaha illallah. Tapi walau bagaimanapun, kita sebagai seorang Muslim mesti dan wajib untuk kita memenuhi tuntutan la ilaha illallah tersebut. Ya. Dan juga Nabi SAW menyebut wa adnaha, yang paling minima, yang paling rendah. Kita kata cabang keimanan, iaitu kita mengalihkan sesuatu benda yang berada di tengah jalan, kita alihkan kepada tempat yang lain. Itu kita kata benda yang sangat simple dan yang mudah untuk kita laksanakan, mudah untuk kita buat dan sebagainya. Kalau kita melihat, kita kata disebut juga dari sini oleh Imam Ibn Hajar dalam kita kata Fathul Bari, dia mengatakan ada 77, dalam riwayat yang lain sebut ada 77 cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semualah boleh katakan perkara-perkara yang baik, melibatkan rukun Islam, melibatkan rukun iman, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, taubat, al-khauf, ar-raja, bersyukur, kan? Kita tengok di sini apa lagi, sabar, tawakal, meninggalkan hasad dengki, mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran, berzikir, berdoa, mengeluarkan zakat, berpuasa, haji. Kita apa lagi? Kita macam-macam lah, banyaklah kita kata yang melibatkan, kita kata perkara-perkara yang melibatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubung dengan hubungan yang baik, menjawab salam, mendoakan orang yang bersih dan sebagainya. Dan semua ini kalau kita melihat termasuk dalam cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan menyentuh berkaitan dengan bahagian yang kedua ataupun part yang kedua, iaitu cabang keimanan yang terendah, yang paling minima, yang kita sebutkan tadi, wa imatatul adza 'anil tariq, mengalihkan halangan-halangan yang berada di tengah jalan. InsyaAllah saya bacakan dulu apa yang disebut oleh pengarang kitab Syarah Hadis Arba'in Tarbawiyah, syarah kepada 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan di sini, seringkali seseorang Muslim meninggalkan pengamalan cabang keimanan yang terendah ini, iaitu menyingkirkan duri dari jalan ataupun halangan-halangan yang berada di tengah jalan. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Seringkali kita mengambil enteng, kita mengambil remeh, kita mengambil indah tak indah berkaitan dengan perkara-perkara yang simple. Sedangkan perkara tersebut termasuk dalam kita kata cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut ramai orang ambil indah tak indah. Kan? Hal ini dikata disebabkan beberapa faktor. Disenaraikan di sini ada 3 faktor. Okey. Yang pertama dia kata kerana memandang kita kata kepada benda yang ini adalah satu perkara yang simple dan remeh sehingga ia kurang mempedulikan. Kenapa? Kerana seorang itu dia memandang satu benda yang disebutkan tadi, benda yang remeh, benda yang simple sangat, benda yang senang sangat. Maka disebabkan itu dia tidak mempedulikan perkara tersebut. Ini bila kita nampak ni, kita nak kata bila kita sebut ni, kita kena ambil berat lah. Walaupun benda itu benda yang simple, ambil satu benda halangan yang terdapat di tengah jalan, kita ambil letak tepi, tak di tempat yang sepatutnya, kita nampak benda tu remeh, kan? Benda tu simple, tapi sebenarnya ia memberi kita kata ganjaran yang besar kepada kita, insya-Allah, kan? Jadi nak sebutnya di sini bahawa kita kata faktor pertama adalah seorang itu kita kata mengambil indah tak indah atau mengambil remeh terhadap perkara tersebut. Yang kedua, seorang itu merasa bahawa ia sudah melakukan banyak cabang keimanan yang lebih tinggi sehingga tidak perlu melaksanakan kita kata amalan cabang yang terendah ini. Ini kita kata persepsi orang juga. Dia kata, alah, saya dah buat. Alah, aku dah buat perkara yang lebih besar lah. Benda yang simple ni bagi kat orang lain lah. Nampak? Dia
kita kata merasa dia dah buat satu benda yang besar, dan dia kata benda yang kecil tak perlu dia buat dah. Benda yang kecil tak perlu dah, biar orang lain buat. Jadi ini juga kita kata satu pemahaman yang salah yang perlu untuk kita betulkan. Kemudian yang ketiga, ada banyak alasan dan dalih. Yang ketiga, dia banyak alasan, banyak dalih. Istilah kita kata banyak mengelak lah, banyak mengelak. Banyak alasan, banyak dalih. Ataupun banyak sangat kita kata akai dia. Bahasa kita kata banyak akai lah. Kan? Saya bacakan di sini. Ada banyak alasan dan dalih yang memberi pemakluman seperti kita kata tergesa-gesa menunaikan tugas. Ada banyak dalih dia kata, oh saya ni nak cepat. Saya nak cepat sebab ada tugasan, ada kita kata perkara yang nak dilakukan. Ataupun disebut di sini kenyamaan dalam kita kata kehidupan dia. Maksud dia dah rasa selesa dah. Dia rasa bolehlah, selesa lah. Jadi dia tak perlu untuk kita kata buat. Dia tak bagi kat orang lain. Dia rasa selesa. Dia rasa selesa. Ataupun dia rasa susah. Kalau dia naik kenderaan, dia rasa susah nak keluar. Kemudian nak ambil, nak alih, dia rasa susah. Menyusahkan diri dia. Maka dia meninggalkan perkara tersebut. Dan juga disebut di sini, disebut ada tugas yang berkewajipan untuk melakukan semuanya itu sehingga tidak perlu melakukannya. Dia kata, ada dah orang yang kerja kat situ yang sepatutnya buat. Kalau kita kata jalan raya, dah ada dah majlis pemandaran yang akan buat benda tu. Dah ada dah orang yang bertanggungjawabkan untuk buat benda tu, maka dia tak payah buat. Ini alasan-alasan yang menyebabkan semua itu dia meninggalkan cabang keimanan yang paling rendah ini. Puan kata sini bahawa kita bila kita memahami perkara tersebut, walaupun benda yang kecil, walaupun benda yang simple, walaupun benda yang remeh, tapi benda itu baik, benda itu melibatkan keimanan, maka kita nak kena ambil peluang tersebut untuk melakukan perkara tersebut sebagai satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ini ada 3 kita kata faktor yang menyebabkan seorang itu dia tidak melaksanakan. Saya ulang balik, yang pertama dia memandang satu benda yang remeh. Yang kedua, kita kata dia merasa dia buat dah cabang keimanan yang besar, yang kecil tak payah buat. Yang ketiga, dia kata banyak alasan, banyak kita kata dalih-dalih, banyak akai, dan dengan perkara tersebut dia kata dah ada petugas yang perlu buat. Kita kata payahlah nak keluar daripada kenderaan, ataupun dia dah rasa selesa dengan apa yang dia buat, ataupun dia kata oh saya ni kalut, nak kena cepat, nak pergi kerja dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat sidang pendengar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu di antara 3 faktor menyebabkan seorang itu meninggalkan cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan sambungan lagi dikata di sini, oleh itu kami akan memaparkan beberapa hal yang semoga dengan perkara tersebut membantu kita mengetuk hati kita sebagai seorang muslim sehingga kita memiliki semangat untuk mengamalkan cabang-cabang keimanan meskipun cabang tersebut merupakan cabang yang paling minima ataupun yang paling rendah. Dia akan sebut kat sini ada beberapa poin untuk memberi galakan kepada kita, memberi motivasi kepada kita untuk kita melaksanakan satu perkara yang orang ni anggap remeh, tapi kita rasa penting bagi kita untuk kita laksanakan supaya insya-Allah ini merupakan satu tanda ataupun satu amalan kita sebagai amalan yang termasuk dalam cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mungkin saya boleh bagi contoh sedikitlah. Kalau kita tengok di sini, di antara contoh yang berkaitan dengan apa yang disebut wa imatatul adza 'anil tariq, kita mengalihkan halangan-halangan yang berada di tengah jalan. Contohnya kalau kita berada di kampung, ataupun kita berada di taman, ataupun kita berada di mana-mana sahaja. Khususnya kalau sebut sini, kalau di kampung ni jalannya jalan kecil. Jalan minitar. Jalan minitar. Bila jalan kecil, di sana di sebelah-sebelah jalan tersebut dia ada pokok kelapa, kadang dulu ada pokok pinang, kan? Ada mungkin ada pokok bunga dan sebagainya. Kalau saya dekat kampung, kita kata pelepah nyuk
Maaflah sebut bahasa utara sikit, pelepah nyok. Pelepah kelapa. Pelepah kelapa ni kadang-kadang dia jatuh. Bila dia jatuh tengah jalan. Jadi bila mana kita nampak pelepah kelapa tu jatuh, maka kita ambil pelepah kelapa tersebut, kita letak di sebelah ataupun di tepi jalan. Kita alihkan ke tepi jalan. Maka perbuatan kita itu merupakan perbuatan yang termasuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kadang-kadang kita melihat situasi ini dia kita kata tak berlaku sangat. Kan? Bila jatuh pelepah tu, naik motor pun lalu, naik kereta pun lalu, naik basikal pun lalu. Sampai kita kata pelepah tadi tu kita kata hancur, lunyai. Kan? Habis. Kita kata macam tu kerana ditindih oleh kenderaan-kenderaan. Sama ada kereta ke motor ke basikal dan sebagainya. Jadi keadaan tersebut kita melihat berlaku. Berlaku. Bila mana berlaku, maka kalau berlaku di hadapan kita, kan, maka kita turun ataupun kita ambil pelepah tersebut, kita buang di tepi kita sebutkan tadi, maka perbuatan kita itu termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dalam lingkungan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak simple kan? Simple. Okay, di antara contoh yang lain, kita melihat, kita kata sampah. Kita melihat sampah. Sampah bila kita tempat kita laluan, sama jalan raya ke, laluan rumah kita ke, ataupun kalau di sekolah, laluan sekolah ke dan sebagainya, kita nampak sampah, maka kita ambil sampah tersebut dan kita buang dalam tong sampah. Perbuatan itu simple je. Tetapi ia melibatkan ataupun termasuk dalam perkara-perkara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samping kebersihan itu sebahagian ataupun di antara cabang-cabang keimanan, satu kita kata satu hal lah. Kan? Tapi perbuatan kita ambil sampah tadi itu juga merupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita masukkan, kita kata sampah tersebut ke dalam tong sampah. Itu dikatakan imatatul adza anit tariq. Di antara contoh yang lain, kita kata nampak batu di tengah jalan, jalan raya ke, jalan tar ke dan sebagainya. Kita nampak apa-apa mana-mana laluan pun kita nampak kayu ke, batu ke. Bila kita ambil tersebut, kita alihkan, kita campak ke, kita buang ke di tepi jalan, maka perbuatan kita itu juga merupakan perbuatan yang kita termasuk dalam cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katakan di sini, benda yang simple, tapi bila kita faham itu merupakan keimanan, perkara-perkara yang termasuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena laksanakan. Kalau berlaku depan kita, itu merupakan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita melaksanakan cabang keimanan yang paling rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, saya akan bacakan di sini saranan-saranan yang akan diberikan kepada kita supaya bila kita mendengar saranan ini, kita termotivasi, kita rasa kita kata nak lakukan perkara yang walaupun perkara tersebut perkara yang simple, perkara yang remeh dipandang oleh orang lain, tapi kita tahu itu ada nilai keimanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, disebut di sini, saya baca balik. Oleh kerana itu, kami akan memaparkan beberapa hal yang insya-Allah dengan perkara tersebut mampu mengetuk hati setiap Muslim sehingga memiliki semangat untuk mengamalkan cabang keimanan meskipun ia merupakan cabang yang terendah, insya-Allah. Okay, dia kata yang pertama di sini, meskipun penyingkiran duri ataupun paku ataupun halangan-halangan dari jalan adalah tindakan yang simple, yang remeh, namun kita perlu fikirkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan pengguna jalan ataupun jalan raya akan mampu terselamat dari gangguan itu ketika mana kita rela menyingkirkan halangan tersebut sehingga kita layak mendapat pahala yang besar. Nampak? Itu yang pertama. Dia kata apa? Kita kata walaupun orang lain nampak satu benda yang simple, satu benda yang remeh, satu benda yang kita kata mudah, namun kita kena fikirkan, iaitu puluhan, ratusan dan ribuan pengguna jalan tersebut, kan, kita kata akan terselamat daripada gangguan tersebut. Akan kita kata terselamat daripada halangan tersebut.
akan terselamat daripada mungkin duri tersebut, akan terselamat daripada mungkin kayu tersebut, kita kata batu tersebut, ataupun paku dan sebagainya. Dan di samping itu, kita mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita buat, contoh kita ambil tadi, kita kata paku, ataupun batu, ataupun pelepah nyok, pelepah kelapa tadi yang jatuh tengah jalan, kita alih. Disebabkan perbuatan kita itu, orang yang lalu lepas pada itu, dia akan terselamat daripada perkara-perkara tersebut. Kan? Bila selamat dari perkara tersebut, maka kita telah menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan menganjarkan pahala yang besar kepada kita. Dan tuan-tuan dan perempuan tak mau ke pahala yang besar? Kan? Tak mau ke? Pasti jawapannya kita nak. Dan kalau kita nak, bila kita berhadapan dengan situasi ini, dengan peluang ini, maka kita nak kena ambil peluang untuk kita melakukan, kita kata, perbuatan tersebut, walaupun orang lain nampak satu benda yang remeh, satu benda yang kita kata simple, satu benda yang mudah. Jadi di situ kita telah menyelamatkan bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, puluhan, ratusan, malah ribuan manusia yang melalui jalan tersebut terselamat daripada kita kata gangguan tersebut, halangan tersebut. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pagi ni suara tak ada apa. Itu yang kita kata yang pertama. Okay, yang kedua disebut di sini, disebutkannya hal ini sebagai cabang yang terendah. Bukan bererti kita tidak boleh melakukannya sebelum melakukan cabang yang lebih tinggi. Okay. Walaupun di sana ada pandangan mengatakan bahawa dia telah melakukan cabang keimanan yang besar, maka dia tak mau dah buat benda yang kecil. Tapi kita nak sebut di sini, walaupun disebut demikian, kita sebut di sini bukan bererti, kita kata bila mana kita telah melakukan cabang yang besar, bukan bererti kita tak perlu nak buat cabang yang kecil. Dalam tahap-tahap keimanan ini, dia sebut di sini, tidak ada level-level, tidak ada, kita kata, tingkatan-tingkatan, ataupun tidak ada tahap-tahap yang perlu untuk kita ikut. Bila mana sampai masanya, bila mana sampai waktunya, bila mana ada peluang sahaja, maka kita perlu laksanakan, maka kita laksanakan. Jangan nanti, saya tak buat lagi yang ni, jadi saya kena ikut step. Dia tidak ada. Dalam tahap keimanan ini, dia tidak ada step-step yang kita nak kena ikut. Bila ada peluang, bila ada ruang, bila Allah bagi peluang kepada kita, maka cepat-cepat untuk kita laksanakan supaya insya-Allah perkara tersebut kita mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut di sini. Disebutkannya hal ini sebagai cabang yang terendah bukan kerana ataupun bukan bererti kita tidak boleh melakukannya sebelum melakukan cabang keimanan yang lebih tinggi, atau kita tidak perlu lagi melakukannya setelah melakukan cabang yang lebih tinggi. Hadis ini ataupun hadis di atas yang kita sebutkan tadi menjelaskan bahawa iman itu memiliki banyak cabang dan berharap agar seorang Muslim mewujudkan semua cabang-cabang semaksimal yang mungkin. Hadis ini bukan nak mengikut tahap-tahap tu, nak kena ikut satu-satu, ikut step, tak. Tapi nak menggambarkan kepada kita bahawa cabang keimanan itu sangat kita kata banyak. Yang disebutkan tadi, bila mana kita berpeluang, Allah beri peluang kepada kita di depan mata kita, maka kita perlu laksanakan, maka kita laksanakanlah. Jangan kita duk kata, alah saya dah buat dah, alah saya tak buat lagi yang ni, kita nak ikut step. Tak perlu. Maksudnya, ada peluang, Allah bagi, Allah tunjukkan kepada kita, maka kita laksanakanlah. Kita laksanakanlah. Jadi nak kata di sini, satu benda yang kita kata, walaupun benda yang simple, tapi kita nak kena menganggap dalam diri kita bahawa perkara tersebut merupakan perkara yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang kedua. Okey, manakala yang ketiga, saranan ataupun kita kata galakan yang disebut oleh pengarang ini, dia mengatakan seorang Muslim hendaklah menyedari
bahawa setiap hari ia memiliki kewajipan untuk bersedekah kepada saudaranya. Saudara semuslim ataupun tak kisahlah siapa-siapa pun. Kita dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dalam diri kita, dalam harian kita, kita perlu sedar bahawa setiap hari perlunya untuk kita bersedekah kepada orang lain. Setiap hari perlunya untuk kita memberi sumbangan kepada orang lain. Dan hakikatnya memang begitu tiap-tiap hari. Dalam hidup kita ni tiap-tiap hari kita melakukan sedekah. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar, itu bergantung kepada kita. Tapi kita kalau boleh, bukan kalau boleh, mestinya kita nak lakukan satu amalan itu dalam keadaan kita sedarlah. Jadi kita nak sebut di sini bahawa kewajipan pada setiap Muslim ini perlu untuk memiliki satu rasa tanggungjawab untuk bersedekah kepada saudaranya pada setiap hari. Maka siapa tahu pada hari itu ia belum bersedekah. Okey, maka siapa tahu pada hari itu ataupun pada hari tersebut ia belum bersedekah dan menyingkirkan duri itu mampu menutup kewajipan sedekahnya. Jadi dengan perbuatan kita mengalihkan halangan, duri-duri, batu-batu dan sebagainya, ia sebenarnya boleh menyebabkan kita termasuk dalam golongan yang memberi, kita kata, sedekah. Kenapa? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim memiliki kewajipan bersedekah. Ada yang bertanya, maka para sahabat ada yang bertanya, bagaimana kalau ia tidak, kita kata, mempunyai harta? Bagaimana kalau ia tidak mempunyai harta? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya sehingga ia mampu memberi manfaat kepada dirinya dan bersedekah kepada orang lain. Lalu sahabat tanya lagi kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau ia tidak mampu bekerja? Lalu Rasulullah SAW menjawab, menolong orang yang memerlukan pertolongan. Tolonglah orang yang memerlukan pertolongan. Lalu para sahabat tanya lagi kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah kalau ia tidak mampu memberi pertolongan? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, memerintahkan kebajikan dan kebaikan. Maksudnya kita melakukan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang melibatkan kebajikan. Lalu para sahabat tanya lagi kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah kalau ia tidak melakukannya? Maksudnya dia pun tak buat. Dia tak mau buat ataupun dia tak buat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, menahan diri dari perbuatan jahat kerana sesungguhnya ia termasuk perkara yang sedekah. Menahan diri daripada perbuatan jahat, menahan diri daripada melakukan maksiat, menahan diri daripada melakukan dosa, itu termasuk dalam, kita kata, sedekah. Itu termasuk dalam, kita kata, sedekah. Kan? Ini hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bazzar, ada penambahan sedikit di akhir, kita kata, hadis Nabi SAW tersebut, disebut di sini, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Dan menyingkirkan halangan-halangan, gangguan-gangguan di jalan adalah sedekah. Jelas tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bahawa menyingkirkan gangguan-gangguan, halangan-halangan yang berada di tengah jalan juga termasuk dalam perkara yang dikategorikan sebagai sedekah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, Islam ini sangat, kita kata, baik, sangat sempurna, sangat, kita kata, lengkap lah. Sebab tu kita kata bahawa, kita kata, lakukan saja perkara yang baik, insya-Allah ia termasuk dalam perkara-perkara yang melibatkan sedekah. Sebab tu saya katakan tadi, dalam kehidupan kita ini, kita melakukan sedekah, tapi kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu benda yang termasuk dalam sedekah. Seperti tadi tu, kita menahan daripada perbuatan jahat, menahan daripada dosa, sedekah. Kita melakukan kebaikan, kita tolong orang, sedekah. Apa lagi Nabi SAW sebut tadi, kita menahan diri daripada maksiat, sedekah. Membuat satu benda yang manfaat, sedekah. Ataupun kita memberi mal kita, harta kita, duit kita kepada orang juga termasuk sedekah. Jadi nak katakan di sini bahawa perlunya untuk kita sedar bahawa kita sedang melakukan sedekah
maka kita dah rasa itu termasuk dalam cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebut poinnya di sini adalah yang akhir tadi itu, menyingkirkan halangan, gangguan di jalan juga termasuk dalam sedekah. Nampak? Jadi peluang ada di depan kita, kan kita kata rezeki ada di depan kita, maka kita laksanakanlah insya-Allah. Jadi nak katakan di sini dia juga ada 3 kita kata saranan. Yang pertama tadi maksudnya walaupun orang mengambil enteng, tapi kita kena fikirkan bahawa kita telah menyelamatkan ribuan, ratusan, bahkan mungkin jutaan manusia daripada terkena gangguan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tunggu kita nak ikut step keimanan, maka kita ada peluang kita buat. Yang ketiga, kita kena faham, kita buat perkara tersebut, ia merupakan sedekah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah ia akan menjadi bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga termasuk dalam kita kata keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa sekali itu saja insya-Allah perkongsian kita pada pagi ini, sebagai kita kata ulangan yang kemarin. Bahkan kemarin ada sedikit kita kata teknikal dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada hari ini alhamdulillah saya tengok komen pun semua kena dengar dan jelas dan sebagainya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik, hadis ini menyebut berkaitan dengan wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Cabang keimanan yang paling minima, yang paling rendah adalah mengalihkan halangan yang berada di tengah jalan, dan ia juga termasuk dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi, sedekah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga dengan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pertemuan kita ini pertemuan yang kita tengok secara maya, tetapi insya-Allah di sana ada juga perkara-perkara yang melibatkan ampunan, melibatkan keberkatan, melibatkan kita kata kerahmatan dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan pada kita kata poin yang ketiga ataupun part yang ketiga, iaitu wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu juga sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu alam, yang baik itu terdapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu kekurangan diri saya sendiri. Sama-sama insya-Allah kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan Allah limpahkan, mudahkan semua kita kata rezeki, urusan kita dipermudahkan dalam pada hari ini dan juga pada hari-hari yang seterusnya insya-Allah. Wallahu alam, kita tutup dengan kita kata doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. أكتفي بهذا القدر من الكلام، وخير الكلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bertemu lagi kita pada siaran yang akan datang insya-Allah.